السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah agar kita dibimbing, diberi taufik untuk mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan keuntungan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Dan kita berharap agar mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam membicarakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasaskan keimanan yang sejati. Daripada perbicaraan, pembelajaran dan pembacaan kita selama ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam adalah suatu agama yang mengambil berat tentang perhubungan manusia dengan Tuhan dan juga persoalan yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia. Maka Islam datang sebagai suatu konsep untuk membina masyarakat manusia. Membina masyarakat manusia berdasarkan di atas dasar kedaulatan ketuhanan. Maknanya apa yang Allah perintah, itulah yang akan dilaksanakan di dalam sistem kehidupan masyarakat. Maka Nabi SAW telah membimbing, telah mengajar kepada kita, dan kita sebagai umat Islam menjadi kewajipan bagi kita mematuhi bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan kita apa? Kita ikut bimbingan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kita kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana tidak ada punca lain yang lebih sempurna berbanding dengan panduan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul, utusan Allah untuk menyampaikan Islam ini. Maka kita tunduk kepada perintah Allah dan kita ikut bimbingan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup seorang mukmin, dia akan kata itulah panduan yang paling baik. Maka dia tak akan cari ke kiri, ke kanan, cari pendapat orang ni, cari ada. Dia akan berpegang dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah menyampaikan seruan Islam, maka Nabi menyampaikan pelbagai sudut kehidupan manusia yang berkaitan dengan Islam ini. Makna nak cerita Islam ini bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar puasa, zakat, haji, bukan. Tetapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan Islam, di sana ada perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah akhlak moral. Di sana ada perkara yang berkaitan dengan kebudayaan, ekonomi, politik dan sebagainya, undang-undang, cara, syarat-syarat hakim, keadilan dan sebagainya. Semua itu benda yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan benda itu ditunjukkan dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, ketika itu ada dua kuasa besar yang saling bermusuh antara satu sama lain, iaitu kuasa besar Rom dan juga kuasa besar Parsi. Dan ada masyarakat Arab dan negara-negara lain dan masyarakat Arab saling bergaduh antara satu sama lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, pelbagai kerosakan telah berlaku di dalam masyarakat, baik dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi, keruntuhan akhlak, berleluasanya kezaliman dan sebagainya, masalah pentadbiran politik dan juga sebagainya. Apatah lagi perkara yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan pencipta alam ini. Dah rosak, maka Nabi datang, Islam datang memperbaiki sistem-sistem yang rosak tersebut. Maka Islam yang ada pada kita hari ini adalah Islam yang mampu membetulkan sistem-sistem kehidupan kita pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Satu, nak memperbaiki masyarakat, baik dalam perkara akhlak, moral, ekonomi, siasat, pentadbiran, keadilan dan sebagainya, maka acuannya telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan Islam. Dan telah terbukti hanya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam ini, kita dapat mengubah sesuatu perkara itu daripada buruk kepada baik, daripada tidak cemerlang kepada kecemerlangan. Ini terbukti di dalam sejarah yang menunjukkan Islam benar-benar mampu mendatangkan kebaikan, keadilan kepada umat manusia. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar bahawa agama yang berkaitan dengan ibadat manusia dengan Allah pencipta alam, bahkan membawa bersama Islam itu panduan-panduan bagi kegunaan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Namun masyarakat ini, tuan-tuan, ada yang ingin menerima Islam dan ada yang tidak mahu menerima Islam. Bahkan kita melihat di kalangan orang Islam yang telah diracuni pemikirannya oleh musuh-musuh Islam, juga ada yang tidak mahu berpandukan dengan panduan Islam untuk mengatur kehidupan. Kita lihat macam tu. Kenapa? Kerana timbul di kalangan masyarakat manusia ini perasaan angkuh yang menganggap diri mereka bebas untuk melakukan sesuatu tanpa terikat dengan perintah Allah, perintah Rasul dan sebagainya. Apabila ada di dalam masyarakat golongan yang angkuh, yang merasa dia bebas, tidak perlu kami dikongkong dengan agama. Tuan-tuan dengar sekarang macam tu. Jangan kongkong kami dengan agama. Kami ingin kebebasan. Bila dia cakap macam tu, maka apa yang Allah perintah,
apa saja bimbingan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diketepikan. Maka berlakulah kerosakan di dalam masyarakat kita. Apatah lagi ada pula yang seolah-olah mengaku sebagai Tuhan dan mempercayai Tuhan selain Allah, yang mempercayai ada seorang manusia, ada suatu golongan yang boleh menentukan mana yang baik, mana yang buruk, yang boleh menentukan mana undang-undang yang baik yang patut kita laksanakan, mana perkara yang patut kita tinggalkan. Dia boleh tentukan. Bila ada macam tu, bukan semua perkara lah tuan-tuan, bila perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, peraturan-peraturannya, cara-caranya telah ditetapkan oleh Allah, maka tak ada sesiapa lagi yang boleh mengubahnya. Kerja kita sebagai manusia hamba Allah ialah tunduk kepada apa sahaja yang Allah dah perintahkan. Itu orang yang benar-benar menjadi hamba kepada Allah. Tapi ada manusia yang lain, dia merasa diri dia hebat, dia merasa diri dia lebih bijak daripada Allah Ta'ala, dia merasa dialah, akal dialah, otak dialah lebih terbuka, maka dia inginkan kebebasan. Apa maksud kebebasan dia? Kami nak buat apa yang kami kehendaki, jangan ada sesiapa yang mengongkong kami, apatah lagi kamu mengongkong kami dengan peraturan-peraturan agama. Dia kata gitu. Maka akan timbullah kerosakan. Maka selagi mana syaitan masih berakar umbi dalam jiwa manusia, syaitan berakar umbi dalam jiwa manusia itu macam mana? Ya, ini dia merasa dia bebas, jangan ikat kami dengan agama. Maka selama itulah apa yang dibawa oleh teori Islam ini tidak akan berjaya menghapuskan penyakit sosial. Maknanya selama mana manusia ni tolak Islam ini, dia nak ikut akal semata-mata, nafsu semata-mata, maka selama itulah penyakit sosial ini, penyakit-penyakit yang berkaitan ekonomi, keadilan dan sebagainya tidak akan selesai. Kerana kita mengambil panduan yang bercanggah dengan panduan yang diberi oleh pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu je lah tuan-tuan. Lepas tu hidup kita ini tuan-tuan, kita nak berjaya dunia dan juga akhirat, kita kena pastikan semua aktiviti kehidupan kita ini, daripada kita bangun tidur sampailah tidur nanti, kita bekerja, kita berekonomi, kita bersukan, kita bermasyarakat, kita ada hukum hakam yang berjalan, jual beli, semua ini perlu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita melakukan reformasi supaya masyarakat kita sedar daripada kejahatan, supaya masyarakat kita sedar daripada kesalahan, kesilapan, maka jiwa-jiwa manusia itu mestilah dibersihkan terlebih dahulu daripada fahaman-fahaman kebebasan yang sewenang-wenang. Makna kita kena bersihkan pemikiran manusia ni daripada fahaman dia bebas menentukan segala-gala. Itu kena bersihkan dahulu. Dan manusia mestilah sedar bahawa alam ini ada penciptanya, Allah yang maha kuasa, dan kedaulatan Allah itu tidak mengikut nafsu manusia. Jadi apa yang Allah tetapkan ini adalah benar. Adapun yang manusia tetap, bila Allah dah tetap sesuatu perkara, tiba-tiba ada manusia cuba nak menetapkan perkara yang lain pula, maka manusia itu terpengaruh dengan nafsu dia, terpengaruh dengan persekitaran dia, terpengaruh dengan pelbagai jenis tuntutan hidup dia, terpengaruh. Maka pengaruh-pengaruh tadi mengikat dia untuk menentukan sesuatu peraturan. Pasti peraturan itu tidak akan membawa keadilan kepada semua masyarakat manusia. Tapi kalau benda itu datang daripada Allah, maka sudah pasti dia mendatangkan kebaikan bagi semua manusia. Tak kira orang Islam ataupun bukan Islam, kerana manusia itu
salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dia kata kat sini memandangkan. Tuan-tuan jumpa ke kat mana? Muka surat berapa? Ini macam universiti lah, ini kita boleh ngaji. Saya macam ni lagi senang. Kok muka surat berapa? 133. 133. Memandangkan kepada faktor dan hakikat ini, iaitu manusia menganggap dia sebagai makhluk bebas. Dia menganggap dia sebagai makhluk bebas, bebas mengikut kehendak dan bebas untuk menentukan sesuatu. Maka itu adalah sesuatu fahaman, andaian yang bodoh, yang tidak dibantu oleh akal yang waras. Dan akibatnya keburukan akan menimpa umat manusia. Bukan saja orang yang nak bebas itu, orang yang baik pun akan ditimpa juga padah. Contohlah sekarang kita tengok, tuan-tuan tengok di mana-mana, ramai orang menuntut pelbagai jenis tuntutan. Tuntutan yang dituntut, padahal tuntutan itu bercanggah dengan perintah agama, tapi dia tuntut juga. Kenapa jadi macam tu? Sepatutnya kita jadi malu apabila kita menuntut sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah. Kita menuntut sesuatu benda jenayah. Dari segi agama, jenayah itu. Tapi ramai orang menuntut. Ada orang menuntut, apa salahnya lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan? Apa salahnya? Kami inginkan kebebasan, kami ingin hidup secara amanah. Dia pun cakap gitu. Jangan kongkong naluri kami yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada kami. Sudah, tuan-tuan nak jawab apa? Kita kata tak boleh. Ini bercanggah dengan perintah Allah, bercanggah dengan naluri manusia yang sehat. Dia kata dia bebas, dia boleh menentukan, kami boleh menentukan apa yang kami kehendaki. Bila timbul golongan-golongan macam ni, maka dia akan membawa kerosakan di dalam masyarakat. Pasal tu Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia menyembah Allah tanpa sebarang syarat. Kita kena tunduk kepada Allah tanpa sebarang syarat. Dan kita wajib mengakui diri kita ini sebagai hamba dan Allah sebagai Tuan. Dan Allah sebagai pemberi undang-undang yang menentukan apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat. Itu kita kena faham baik-baik. Kita mesti ingat macam tu. Kita ini mesti tunduk kepada Allah tanpa syarat. Tak boleh kita, dalam perkara ni saya nak ikut, dalam perkara ni saya tak nak ikut, dalam perkara A saya nak ikut, dalam perkara B saya tak nak ikut. Itu tak boleh. Tuan-tuan kalau nak semayang tu sah, tuan-tuan daripada takbiratul ihram sampai salam kena ikutlah panduan yang didatangkan oleh Nabi SAW. Barulah ibadat itu sah. Macam tu juga kehidupan kita. Ada perkara-perkara, peraturan-peraturan hidup yang telah Allah tetapkan, Nabi SAW tetapkan, maka kita kena ikutlah, supaya benda yang kita buat ini mendatangkan pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak nak ikut, takbiratul ihram kita ikut, Fatihah kita ikut, tapi rukuk ni saya tak nak ikut dah, ataupun sujud ni saya tak nak ikut lah. Pasal apa lah? Nampak macam buruk sangat lah. Boleh tuan-tuan, berani tuan-tuan buat. Nampak macam tak sesuai lah zaman sekarang. Kita tunduk-tunduk lah orang pijak kita, dia guna kepala otak dia. Boleh. Maka dia pun tolak. Mana boleh. Macam itulah peraturan-peraturan yang lain
Kita kena tunduk secara mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang manusia ini tunduk secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu dianggap mulia di sisi Allah. Tapi kalau ada manusia yang cuba bangkang sesuatu yang datang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tadi dianggap manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita titah sultan pun tak berani derhaka. Titah yang di Pertuan Agong tak berani. Ini tak boleh ni, kita tak boleh lawan. Pasal apa? Ini titah Seri Paduka Baginda. Tak ada. Tapi firman Allah, perintah Allah, kamu lawan. Perintah Allah kita ketepikan, kita boleh pilih-pilih pula. Cuba hari ini kita tengok, kalaulah mana-mana sultan kan yang berkuasa di mana-mana negeri ni, dia perintahkan sesuatu di negeri dia, ada siapa-siapa bantah, ada siapa-siapa yang kita tolak. Dia sultan, kita rakyat, kita pun ada hak, ada berani cakap. Semua terima je. Banding sultan tu dengan Allah Ta'ala memang jauh lah. Sultan bukan cipta kita, sultan bukan bagi rezeki pada kita. Kita bernafas pun tak ada kena-mengena dengan sultan tu. Dan sultan tu pun makhluk ciptaan Allah. Maka semua manusia, tak kira dia raja, dia sultan, dia agung, perdana menteri, rakyat, siapa pun dia, laki perempuan, kena tunduk kepada perintah Allah. Tidak boleh derhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang tidak derhaka itulah manusia yang dianggap manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan tadi, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi paksi, menjadi asas bagi pembinaan negara dan juga ummah. Ini beza. Pasal tu paksi, asas itu paling penting. Asas itu paling penting. Asas seseorang itu melakukan sesuatu, mesti kita tanya, asas apa kamu pegang ni? Maka kita kata, atas dasar, asas dasar keimanan kepada Allah, kita membina negara dan juga ummah. Atas dasar keimanan kepada Allah. Orang lain pun, dia cuba membina negara. Orang lain pun cuba buat benda yang baik. Tapi asasnya apa? Tuan-tuan kena tanya, asas apa kamu buat ni? Dia kata asasnya ialah kerana keadilan. Dia kata contoh, asasnya kerana ini kehendak orang ramai. Asas dia yang itu. Asas kamu apa? Mengikut perkiraan kami ini adalah yang lebih baik. Perkiraan kami. Bukan atas dasar keimanan. Kebetulan benda yang dibuat tu, kebetulan benda tu sesuai dengan perintah Allah. Kebetulan. Tapi dia yang tidak berasaskan kepada keimanan itu, dia boleh buat sesuatu perkara yang bercanggah dengan perintah Allah. Lepas 3 tahun, lepas 5 tahun, lepas 10, dia boleh ubah pula. Pasal dia mengikut kehendak orang ramai. Sesuatu yang dia buat itu ikut kehendak yang dia fikir. Maka dia akan buat sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu kita tuan-tuan, niat itu penting, asas itu paling penting. Kita bergerak berdasarkan asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah haramkan, kita akan usaha kita haramkan. Apa sahaja yang Allah kata benda ini buruk bagi kehidupan manusia, maka kita akan jauhkan. Apa sahaja perkara yang mendatangkan kebaikan, yang Allah kata akan mendatangkan kebaikan, maka kita akan laksanakan. Kita tak ikut suasana, kita tak ikut kehendak orang ramai. Kalau kita ikut kehendak orang ramai, nanti akan diundi pula siapa yang setuju LGBT ni diluluskan. Undi. Macam mana?
Kalau kita berdasarkan keimanan, tak ada orang akan undi benda ni. Tak ada orang yang akan tanya, apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Tak ada. Pendapat apa? Allah dah tetapkan benda tu haram. Lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan haram. Maka dah tak ada cerita dah. Pendapat kamu apa? Pendapat kamu apa? Sebab asas kita, dasar kita ialah keimanan kepada Allah. Tapi orang yang dasar dia bukan keimanan kepada Allah, dia akan cari jalan, pusing sana, pusing kiri. Dia pun tanya, apa pendapat anda? Apa pendapat tuan? Apa pendapat? Dia tanya pendapat. Pasal apa tuan-tuan tengok orang tanya pendapat ni? Padahal memang haram. Pasal apa? Pasal asas dia berpegang dengan kita bebas menentukan sesuatu. Kita tidak terikat dengan agama. Itu yang masalah dia. Itu yang dia cerita dalam buku ni. Jadi Nabi SAW daripada pertalian keimanan ini, ini asas bahawa kita ini lemah. Kita ini lemah. Atas asas beriman kepada Allah ini, kita membina negara dan ummah. Atas dasar ini, manusia mengenal dirinya sebagai makhluk yang lemah. Kita kenal kita ni makhluk yang lemah, yang sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan ikut je lah. Kita takut kalau Allah murka pada kita. Kita ikut. Walaupun manusia marah, kita tak peduli. Pasal yang penting dasar kita ialah mencari keridaan Allah. Dasar kita bergerak ialah atas dasar keimanan kepada Allah. Ada orang lain tak nak. Dia nak buat sesuatu, dia tengok macam mana ni, kalau kita buat dapat sokongan ke tidak. Dia tengok. Itu pasal apa? Beza dasar. Nabi SAW, jadi kalau kita bergerak atas dasar iman, menganggap diri kita ni lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah, kita pun bergerak, pasti kita tidak akan melakukan kezaliman kepada sesiapa. Kerana itu dilarang oleh agama. Kita akan berusaha memberi sebanyak-banyak kebaikan, keadilan kepada manusia. Kita akan fikirkan apa yang lebih baik untuk orang ramai. Pasal iman kata, kalau kita buat baik dapat pahala. Jadi akan lahirlah masyarakat yang berbudi, berdisiplin, mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Nabi SAW secara langsung menyampaikan konsep la ilaha illallah kepada umat. Nabi sebut la ilaha illallah. Kalimah itu kalimah yang hebat. Bukan la ilaha illallah setakat semayang, puasa, zakat, haji, bukan. Kalimah la ilaha illallah adalah suatu kalimah yang mengajak manusia tunduk patuh secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh tolak apa-apa sahaja yang Allah perintah. Tunduk. Itu kalimah dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam menanamkan keimanan yang tulen ke dalam hati-hati manusia. Begitu juga pada zaman sekarang ini, keimanan yang tulen ini amat penting di dalam membina individu dan juga masyarakat serta negara. Pengaruh dan martabat Islam yang didapati dengan jalan yang lain tidak begitu berguna kepada reformasi moral yang dipelopori oleh Islam. Tapi kalau kita cari jalan lain bukan atas dasar Islam, keimanan, kita cari jalan lain, konon-konon nak bawa keadilan, konon-konon nak bawa kebaikan, pasti dia tidak akan mencapai kejayaan. Pasti. Pasal dia tidak terikat dengan perintah Allah dan Rasul. Pasti dia tidak akan berjaya. Orang yang bekerjasama dengan saudara selain daripada asas la ilaha illallah tidak akan dapat menolong saudara dalam membangun dan membina semula masyarakat mengikut garisan Islam. Dia boleh, bila dia tidak berpegang dengan kalimah la ilaha illallah ini, dia tidak beriman dengan sebenar-benar,
maka dia akan cuba nak bawa kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak dapat dibina di dalam masyarakat. Bahkan di pihak yang lain, dia akan menzalimi musuh-musuh dia. Dia tak rasa bersalah, dia menekan benda yang salah tiba-tiba jadi betul, benda yang betul tiba-tiba jadi salah. Dia boleh menentukan. Ini kezaliman. Kezaliman. Ya. Baik. Dalam menjayakan usaha yang sangat penting ini, orang yang benar-benar menyahut seruan La ilaha illallah akan sentiasa patuh kepada undang-undang dan peraturan ilahi, dan sentiasa menyediakan diri untuk bekerja dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, demi menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata undang-undang, peraturan-peraturan tu bukan sekadar yang tuan-tuan faham tu, udah kisah dak. Semualah peraturan hidup ini. Semua. Baik yang berkaitan dengan individu, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan masyarakat, makan, minum, ekonomi, semua tu ikut peraturan yang Allah tetapkan. Tak? Jadi kalau kita faham kalimah la ilaha illallah ini, maka kita akan patuh kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seperti itu adalah pendorong yang paling kuat untuk manusia bekerja dan berusaha demi kejayaan dunia dan juga akhirat. Jadi bila seseorang ini dia bergerak atas dasar la ilaha illallah, saya bergerak ini kerana ini yang Allah perintahkan, kerana ini yang Allah suka, kerana ini yang Nabi ajar, dia bergerak atas dasar itu, maka dia akan bekerja bersungguh-sungguh, dia akan berusaha sungguh-sungguh. Pendorong dia apa? Pendorong dia ialah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bekerja kuat. Beza dengan manusia yang tidak mencari keredaan Allah, dia akan bekerja apabila ada sesuatu yang menguntungkan dia. Dia beza. Dia beza. Dan dia akan bersama dengan seseorang apabila seseorang itu dapat memberi sesuatu kepentingan bagi diri dia. Gitu. Keimanan baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam melaungkan seruan la ilaha illallah itu dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Bila Nabi mengajak manusia kepada la ilaha illallah, orang musyrikin, orang Arab yang tahu bahasa Arab, faham bahasa Arab, mereka faham seruan ini bahaya. Faham ini seruan ini bahaya. Kalau dibiarkan manusia berpegang dengan kalimah la ilaha illallah, seruan ini akan menggugat kita. Seruan ini akan menggugat kemenangan kita, akan menggugat sokongan masyarakat kepada kita, akan menggugat kehormatan masyarakat kepada kita. Kerana apa? Kerana semuanya tumpu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua ikut perintah Allah. Dah tak ikut dah perintah ketua-ketua yang zalim, orang tak berani. Maka ketika itu orang-orang musyrikin yang faham akan seruan itu, orang-orang yang ada kaitan dengan pelbagai aspek, telah bangun untuk menentang kalimah la ilaha illallah. Pasal itu Nabi SAW ketika di Mekah, Nabi tak kacau orang lain. Nabi ajak, marilah kita menyembah Allah yang esa, la ilaha illallah. Marah dia. Pemimpin pun marah, ahli ekonomi pun marah. Pasal sekarang bila kita letak kepada la ilaha illallah, semuanya akan menentukan ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram, ini boleh buat, ini tak boleh buat, ialah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni tak nak. Yang jadi pemimpin ketika itu tak nak. Yang memegang ekonomi ketika itu tak nak benda ni. Kalau macam ni susah kita. Nanti benda-benda yang haram akan dihapuskan. Ini susah kita. Orang pemimpin yang zalim yang menentukan undang-undang ikut selera dia, ikut nafsu dia, dia pun tak nak ni kalimah ni. Pasal yang ini akan menyebabkan kita ni terpaksa tunduk kepada perintah Allah. Kita dah tak ada kuasa mutlak. Biar macam sekarang, apa yang kita nak buat, kita boleh buat. Apa yang kita nak suruh, kita boleh suruh. Kalau tak setuju, kita pecat. Boleh. Itu lagi bagus. Lepas tu kita tengok, walaupun manusia itu beragama Islam, tapi dia tolak untuk tunduk kepada
kalimah la ilaha illallah dalam erti kata tunduk kepada perintah Allah dalam segala aspek kehidupan. Dia tolak pasal dia rasa dia tidak bebas. Itulah pemikiran yang tadi itu. Dia rasa kita kena bebas. Itu pemikiran kita kena bebas. Itu pemikiran yang merosakkan manusia. Oleh itu padri-padri merasa bahaya bahawa seruan itu akan menggugat kekuatan padri besar. Padri-padri kan dia tentukan hukum hakam ikut seronok dia, ikut nafsu dia. Oh, kalau semua tunduk pada perintah Allah, siapa nak dengar kata-kata padri? Padri pun terpaksa ikut perintah Allah. Oh, dia tak nak. Pasal dia nak bebas. Orang kaya melihat seruan la ilaha illallah itu sebagai penghalang kepada timbunan harta dan hidup yang mewah. Orang kaya ni pun tak nak. Pasal yang ini payah kita. Lepas ni judi pula tak ada. Lepas ni judi ni tak ada. Apa kita mau makan? Kalau judi ni tak ada, habislah kita. Cukai kita tak dapat. Tak boleh ni. Kita macam mana pun kita kena halang. Jangan sampai kita ini ditakbir sesuai dengan perintah agama. Pasal apa? Pasal dalam diri itu ada kekurangan, kefahaman yang salah, yang ini dianggap dia bebas secara mutlak. Dalam keadaan ini cuma orang yang terang mata hati dan cerah dadanya dengan sinaran iman sahaja menyedari bahawa seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panggilan kebenaran dan seruan suci, dan mereka bersedia menghadapi maut kerana kalimah la ilaha illallah. Gitulah. Lepas tu zaman Nabi, tuan-tuan tengok macam tu. Tak ramai sahabatnya. Siapa yang akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mempunyai mata hati yang cerah, disirami, disinari dengan cahaya iman. Maka dia sanggup berpegang dengan kalimah la ilaha illallah, mengesakan Allah, tunduk secara mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semangat keadilan dan kebenaran sahajalah yang datang bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergerakan Islam ini berkehendakkan orang yang bersih jiwa dan halus perasaannya. Lepas tu zaman kita ni pun sama juga. Kalau kita nak buat perubahan di dalam gerakan Islam ini, perlu kepada orang yang bersih jiwa dia, yang nak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang seorang ataupun berdua ataupun berempat, tetapi jumlah bertambah ramai apabila perjuangan bertambah dan berkembang. Bila keadilan ini, tuan-tuan, benda yang kita bawa ni benda yang betul ini, tuan-tuan. Walaupun kita tengok mula-mula orang susah nak terima, akhirnya kita akan lihat makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Pasal kebenaran itu tidak dapat dihapuskan. Walaupun ditekan macam mana sekalipun, tetap kebenaran itu akan muncul. Begitulah hebatnya kalimah la ilaha illallah, hebatnya apa yang dibawa oleh Islam. Yang perlu kepada kita ialah berusaha agar hidup kita ini benar-benar dapat melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan kita. Jadi cukup sekadar ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, dan apa yang kita dengar ini dapat kita sampaikan dan praktikkan di dalam kehidupan kita, dan dapat kita usahakan agar kehidupan kita ini benar-benar tunduk kepada perintah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.